Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan mulakan bacaan kitab Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Abuya Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Yang kita sedia maklum bahawa kita sekarang berada di dalam bulan Rabiul Anwar, dan pihak Zawiyah Nasiriyah bercadang untuk kita membacakan beberapa kitab yang berkaitan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Dan hasil perbincangan, maka kita memilih kitab ini sebagai bacaan kita pada setiap petang sepanjang sehinggalah kepada Maulid Akbar pada 12 Rabiul Anwar kelak, insya-Allah. Jadi kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. Dan al-ma'ruf la yu'arraf, yani beliau sudah terkenal untuk diperkenalkan. Maka banyak manaqib dan juga tulisan tentang kehidupan beliau ditulis. Dan cuma kenangan saya dengan beliau, saya sezaman sempat ketika beliau hidup, tetapi tidak sempat bertemu dengan beliau. Maksudnya sezaman dengan zamannya hidup beliau, pada akhir hidup beliau. Tapi saya tidak sempat bertemu dengan beliau, dan itu antara perkara yang paling menjadi sesalan di dalam hidup saya sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi ketika dia hadir ke Kedah pada tahun 2003, kalau tak salah saya lah, tahun 2003 beliau hadir ke Kedah. Dan ketika tersebut saya menunggu kedatangan beliau, kerana dengar berita kata Abuya Sayyid Muhammad akan turun ke Malaysia dan datang ke Kedah. Dan kebetulan pula pada ketika tersebut saya ada urusan di Kuala Lumpur dan perlu untuk dilaksanakan untuk urusan ke Mesir pada ketika tersebut. Dan dalam perjalanan saya naik bas pergi ke Kuala Lumpur, dah sampai dah di Kuala Lumpur, ada orang hantar mesej bagi tahu kata Abuya Sayyid Muhammad sekarang berada di Derang. Dan itu adalah perkara yang sangat menjadi sesalan dalam hidup saya, dan tak sempat jumpa. Kemudian Abuya Sayyid Muhammad balik semula ke Makkah Al-Mukarramah pada tahun 2004. Beliau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tahun terakhir beliau datang ke Malaysia. Dan apa-apanya itu pertemuan terakhir beliau dengan rakyat Malaysia pada ketika tersebut. Jadi sebab tu ambil peluang, kalau kata kita ada rezeki untuk bertemu dengan para masyayikh, para ulama, ambil peluang untuk bertemu dengan mereka. Ala kulli hal, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, anak beliau yang sekarang memimpin madrasah beliau di Rusaifah. Dan saya pernah membawa rombongan para penuntut ilmu daripada Mesir bertemu dengan beliau. Dan beliau seorang yang sangat memuliakan tetamu, memberikan layanan yang terbaik, dan kemudian menghadiahkan kepada kami dengan kitab-kitab karangan Abuya Sayyid Muhammad termasuk dengan ijazahnya, dan memberikan sejumlah wang yang sangat besar untuk penuntut ilmu belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia dihadiahkan pula baju kepada anak saya Muhammad Abu Nur dengan hadiah daripada Hubabah, isteri kepada Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, rahimahullah. Beliau pun telah wafat. Moga-moga Allah Ta'ala memuliakan mereka semua.
dan mereka semua adalah cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari susul galur Sayyiduna Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau dan seluruh keturunan beliau bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita mula pada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. إن العناية بالسيرة النبوية والاهتمام بها قد تناوله الكتاب من نواحيه المختلفة. Jadi mengambil berat dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil perhatian dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad tanawaluhul kitab min nawahihil mukhtalifah. Jadi ditulis dengan pelbagai sudut. La fil lughatil arabiyyah wal farisiyah faqat. Bukan hanya di dalam lughah Arabiyah dan dalam lughah Parsi sahaja, bal wa fi katsirin minal lughatil gharbiyah. Bahkan banyak lughah daripada barat sekalipun, bahasa daripada barat, wa min bainiha al-ingliziyah allati hiya aktsaru lughatil gharbi ihtimaman bil janabin nabawi. Lebih-lebih lagi dalam bahasa Inggeris yang mengambil berat tentang janabin nabawi, iaitu kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibincangkan. Karena lughah Arabiyah bukan hanya lughah Inggeris, boleh jadi dalam Parsi, France, bahasa Perancis, Jerman dan sebagainya dianggap sebagai barat. Tapi yang paling banyak mutadawal yang sebar adalah bahasa Inggeris. Dan mengambil berat mereka terhadap perbincangan tentang janabin nabawi. Fa innaha ghaniyatun bi kutubin tabhathu 'anis sirah. لأن كثيرا من مؤلفي الغرب بذلوا غاية جهودهم فألفوا كتبا في سيرة النبي الأمين. Jadi banyak kitab-kitab yang dikarang dalam bahasa Inggeris, khususnya kata Maulana Abu Yazid Muhammad Alawi, bahawa dikarang berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penulis-penulis barat menggunakan ataupun bersungguh-sungguh menulis berkenaan dengan sirah An-Nabi Al-Amin, wa aqamu hujajan balighatan ala 'azamati Rasulil Islam alaihi salatu wassalam. Dan mereka menetapkan hujah-hujah yang kuat menunjukkan tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atarafu bima lin-nabi al-karim min al-fadli fi tahrir al-mujtama'i min madahir al-'ubudiyyah wat-taqlid ومن ربقة الذل والحوان. وقال بعضهم إن دعوته عليه الصلاة والسلام رفعت الأمة من حضيض الشقاء إلى أوج السعادة في سنين معدودة. Jadi mereka mengiktiraf bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang membebaskan masyarakat ini daripada mazahir ubudiyah wa taqlid, dan daripada cengkaman, kehinaan dan juga kerendahan, sehingga sebahagian di kalangan mereka menyebut di dalam tulisan mereka bahawa dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat umat ini min hadidis syaqa, daripada kedudukan yang rendah, ila aujis sa'adah, daripada kedudukan yang celaka kepada ketinggian kebahagiaan, fi sinin ma'dudah, dalam tempoh masa yang tidak panjang. Wa in kanat dirasatuhum wa kutubuhum la takhlu min dassin wa summin. Walaupun kata Maulana Abu Yazid Muhammad, penulisan mereka dan tulisan mereka tersebut, kitab-kitab mereka karang tadi, la takhlu min dassin wa summin,
tidak sunyi daripada tambahan ataupun racun-racun yang disemburkan ataupun yang diletakkan untuk meracuni pemikiran umat melihat Nabi sebagai manusia biasa sahaja dan sebagainya. Walidha fa innahu la yanbaghi khal'u thiqatil mutlaqati 'alayha. Jadi kerana itulah tak sepatutnya untuk kita meletakkan sepenuh kepercayaan dengan tulisan yang mereka letakkan ataupun yang mereka tulis. Jadi makna di sini banyak yang dikarang berkenaan dengan Rasulullah, mengambil inayah terhadap janabin nabawi. Kerana apa? Kerana mereka mengakui keadaan dan kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul al-Islam dan juga Rasul al-Amin, yang perjalanan dakwah baginda Rasul mendidik umat dan juga membimbing umat ini adalah satu kejayaan yang sangat besar yang tidak ada dalam sejarah dunia. Tamam? Wa mahma kutiba al-kitabu wa mala'u butun al-asfar wal mujalladat bi fadailih. Jadi macam mana pun ditulis tentang kitab, dipenuhi dengan jilid-jilid kitab berkenaan dengan kelebihan baginda Nabi, fahum ajizuna wa muqassiruna fi hasri jami'i ma li hadratihi sallallahu alaihi wasallam min al-awsafil hamidah. Pun begitu, mereka tetap lagi masih ajizuna, masih lemah, muqassiruna, dan juga masih lagi kurang ataupun tidak mampu untuk mencapai keseluruhan sifat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qisal at-tayyibah at-tahirah. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam qad balagha awjal kamali al-insani haitsu istafahu rabbuhu litabligh risalatihi al-ilahiyyah. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ini telah mencapai kepada ketinggian, kedudukan, kesempurnaan kemanusiaan. Bila mana beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ketuhanan. Fakana la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan baginda tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya, melainkan yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda. Wa qad athna 'alaihi rabbuhu faqala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala 'azza man qa'il walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang ketinggian, kedudukan Rasulullah dan juga kemuliaan akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amsalu hadha kathirun fi a'zami kitabin wa afdali kitabin. Dan seumpama ini banyak disebutkan di dalam a'zam kitab. Apa dia a'zam kitab? Al-Quranul Karim. Afdalul kitab, ini Al-Quranul Karim kalamullah. Wa kharaja 'an at-tawqil bashari ihsa'a kamalatihi bitamamiha. Jadi manusia tidak mampu untuk mengira ataupun untuk menyusun atau menceritakan tentang janabin Nabi, kedudukan Nabi kita Muhammad, hakikatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terperinci, dengan sempurna. Karena apa? Karena tidak akan mampu dilakukan sedemikian. Kamalat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri an inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Ini adalah syair yang dikarang oleh Al-Imam Sultanul Ashiqin Ibn Farid radhiyallahu ta'ala anhu dalam diwannya, mensifatkan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya walau tafannun, macam mana sekalipun yang mensifatkan tentang Rasulullah, yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi. Yani zaman akan berakhir tetapi tetap ada perkara yang mereka tidak sempat sifatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah maksud kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu pada muqaddimah kitabnya, betapa sukar ataupun susahnya untuk membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana bimbang, takut tersilap dalam perbicaraan tersebut hingga masuk ke dalam ucapan Nabi Muhammad, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan ketidakmampuan untuk mensifatkan tentang Rasulullah ni adalah perkara yang diakui oleh
semua umat yang mempunyai jiwa memandang bahawa Rasulullah adalah insan kamil yang sempurna, yang tidak ada bandingannya, maka tidak akan mampu untuk disifatkan Nabi dengan sifat yang hasr, maksudnya dengan sifat yang tertentu yang boleh dikira dengan ma'dud atau dikira dengan adat. Tamam? Wa kullama taqaddama al-insanu fil hadarah. Jadi setiap kali manusia ini lebih terkehadapan pada ketamadunannya. Wa qata qatwatan aw khutwatan fi halbatir riqa aw ruqi. Dan ketika mana mereka telah melangkah untuk mencapai kepada kemajuan. Wa sa'ida darajatan fi sullamil irtiqa. Dan mereka mula menaiki tangga kepada kemajuan dan ketinggian. Adraka biqadri ittisa'i afaqihi al-fikriyah ma li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-ayadil bayda' ala al-insaniyati jama'a. Maka mereka akan mengetahui betapa luasnya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasa baginda Rasul minal ayadil bayda, maknanya jasa-jasa baginda Rasul yang mulia kepada pembinaan kemanusiaan secara umumnya. Faham? Jadi maknanya ni bukan hanya tumpu kepada muslimin sahaja yang mengenal tentang Rasulullah, tentang kedudukan Nabi SAW yang mulia ni, malah mana-mana kelompok manusia yang mencapai kepada ketamadunan, pasti mereka akan melihat kepada sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembina umat, sebagai pembimbing umat. Nah, mereka tidak akan terlepas daripada perkara tersebut. Dan ini dibuktikan dengan sejarah. Apa yang ditulis oleh mereka, pengakuan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya itu tidaklah untuk menguatkan, tidak menguatkan pun. Kerana cukup dengan penguat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk memaklumkan tentang hakikah bahawa Rasulullah tidak mampu ditidakkan oleh sesiapa pun. Tak boleh ada orang kata Rasulullah tidak dikenali dan sebagainya. Wa qad madha 'ala intiqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiq al-a'la 14 qarnan. Ia telah berlalu dengan berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam baqa lebih kurang 14 kurun yang dulu, 1400 tahun yang lepas. Wala tazalu 'azamatuhu mala'a quluba wal asma'a. Dan tetaplah keagungan baginda Rasul memenuhi hati-hati dan juga pendengaran-pendengaran. Wa dhikrahu nasyid al-hayati adh-dhami'ati ila manba'i hadzal ilhamil karim wa ila fayd hadhihi al-butulati al-fadzati wal 'azamati al-kamilah. Dan ingatan terhadap Nabi ini sentiasa dilagukan dalam kehidupan yang hayati dhami'ah, dan kehidupan seorang tersebut. Maka ingatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa terngiang-ngiang dalam kehidupan mereka. Wa idza dzakara al-muslimuna hadha an-nabiy al-ummiyya taqdisan lirisalati allati hamalaha wa ballaghaha 'anillahi ta'ala wa nasharaha fil qafiqin وإيمانا بسمو ما جاء به من عقيدة وتشريع فإن الإنسانية كلها لتذكر أنه رسولها الفذ الكريم البر الرحيم والعلم المفرد الوحيد مجاهدا في تاريخها الحافل المديد. Jadi bila mana para muslimin mengingati tentang Nabi yang ummi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqdisan lirisalati allati hamalaha wa ballaghaha 'anillah, dan juga mengagungkan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan risalah tersebut oleh baginda Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala, dan disebarkan risalah tersebut kembali kepada risalah fil qafiqin, yakni kepada makhluk umumnya, dan beriman golongan muslimin hal keadaan mereka beriman dengan sumui ma jaa bihi, dengan ketinggian apa yang datang daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada akidah dan tasyri'. Fa innal insaniyata kullaha la tadhkuru annahu rasuluha al-fadhul karim. Dan manusia seluruhnya pula mengingati bahawa baginda Nabi adalah Rasul al-fadhul karim, al-barrur rahim, al-alamul mufradul wahid, mujahidan fi tariqiha al-hafilil madid. Jadi Nabi dipenuhi dengan sifat akhlak yang luar biasa yang disebutkan dengan
fadzul karim, barrur rahim, al-alamul mufradul wahid, mujahidan fi tariqiha al-hafilil madid. Tamam. Yani Nabi sebagai mujahid fi tariqiha, dalam fi tariqir risalah atau fi tariqil insaniyah, al-hafilil madid. Hafil madid adalah sifat kepada tarikh. Nah, yang tarikhnya tarikh yang hafil, maksudnya yang penuh, yang luas. Nah, yang menunjukkan bahawa Rasulullah adalah mujahid. Inna 'azamatahu alaihi salatu wassalam laysat mustamaddatan min asabiyatin aw jahin aw malin. Baik, kedudukan Nabi ini agung pada sudut apa? Nabi agung pada sudut kerana Arab menganggap dan mengangkat Rasulullah. Tak. Keagungan Nabi bukan diambil daripada asabiyah Arab. Bukan diambil daripada jah, kedudukan. Bukan diambil daripada mal, harta. Wala min 'azamatil ummati allati dhahara fiha. Dan bukan disebabkan kerana keagungan umat yang Nabi berada di dalamnya. Wala min sumuwi hasabihi wa syarafih. Dan keagungan Nabi bukanlah diambil daripada hanya kerana keturunan Nabi SAW dan kemuliaan keturunannya. Bal min jalali syakhsiyatihi wa kamali khuluqihi wa sa'ati ufuqih. Bahkan keagungan Nabi SAW adalah dari keagungan kepribadian baginda Rasul, kesempurnaan akhlaknya baginda Rasul, dan luasnya ufuk baginda Rasul SAW. Wa annahu al-mathalul a'la lil insanil kamil. Maka baginda Nabi SAW adalah contoh teragung bagi manusia yang sempurna. Wa annahu 'asha mujahidan, dan baginda hidup sebagai mujahid. Wa mata mujahidan, dan wafat sebagai mujahid. Min baini fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ar-rasulul mab'uts alladhi ikhtarathu al-'inayatul ilahiyatu, dan sesungguhnya baginda Rasul adalah nabi yang diutuskan, yang dipilih dengan inayah ilahiyah, min bainil khalqi, di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, liyuballigha risalatallahi ilal alami ala fatratin minar rusul, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada alam ini ala fatratin minar rusul, yakni setelah zamannya para rasul. Dhalla fiha an-nasu, pun begitu manusia jahil dengan perkara tersebut, sesat dengan perkara tadi. Wa jahilu hidayata, yakni dhalla fiha an-nasu ay fi fatratin minar rusul tadi ni, pada ketika zaman tidak ada rasul tadi ni, mereka sesat. Wa jahilu hidayatas sama, dan mereka jahil dengan petunjuk daripada langit, allati basyara biha al-anbiya wal mursalun, yang disampaikan perkara tersebut daripada para nabi dan para rasul. Wa tarji'u ila annahu jaa'a bi akhir risalah. Dan kembali bahawa baginda Nabi adalah nabi yang diutuskan dengan penutup kepada risalah, litakuna bainal basyariyati 'ammatan wa aqidatan nasi qatibatan wa hiya al-fitratu allati fatarallahu an-nasa 'alayha. Untuk risalah ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, litakuna bainal basyariyati tamam, litakuna bainal basyariyati 'ammatan wa aqidatan nasi qatibatan. Jadi untuk apa risalah Nabi diutuskan? Untuk disampaikan kepada manusia umumnya, dan juga untuk menyampaikan kepada akidah manusia secara seluruhnya. Dan ini adalah fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua. Faqad da'at ila tauhidil mutlaq. Baginda Nabi SAW menyeru kepada tauhid al-mutlaq. Wa qarrarat mabadi al-adalati wal hurriyati wal musawati wal iqa'i bainan nasi kaffatan. Dan akidah ini jugalah yang menjelaskan asas keadilan, hurriyah maksudnya kebebasan, al-musawah persamaan, iqa, dan juga persaudaraan di antara manusia seluruhnya. Yang kita sedia maklum ni adalah ringkasan kepada ahwal keadaan manusia, dan diceritakan tentang kesempurnaan akidah ataupun
risalah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat din al-bashariyati bi sumui ruhiha wa jalali naza'atiha wa nabili ahdafiha wa raf'uha min karamatil insani wa da'watuha ila al-hubbi wal rahmati wat ta'awuni wa iqadi ad-dhamiri wa syu'uri bil mas'uliyati wa taqdiri al-uhudi wal hurumati. Jadi ini agama manusia. Nah, dengan ketinggiannya, dengan keagungannya, dengan kesempurnaannya, yang meninggikan kedudukan kemuliaan manusia, menyeru manusia kepada kecintaan, kepada rahmat, kepada ta'awun, yakni bantuan sesama mereka, iqadid dhamir, nah, menggerakkan kembali ni qulub, nah, asy'ur bil mas'uliyah, dan juga menyedarkan kembali jiwa manusia tadi dengan tanggungjawab, taqdiril uhud wal hurumat, nah, janji-janji dan juga perjanjian itu diambil berat dan dipandang dengan pandangan yang mulia. Nashril ilmi, menyebarkan ilmu, wal umran wal madinah, dan juga kemajuan. Wa harbil wathaniyati wasyirki wad dalal wal inad, dan berperang dengan berhala dan juga syirik, dan juga dalal dan inat, wal razail wal munkarat wal ahwa'id dallati wal awhamid darrati was syahawatil jamihah wal qurafatil kadhibati wat taqalidil baliyah, wa jama'an nasu tahta liwa'in wahidin min hadiyillahi, dan dikumpulkan manusia di bawah satu liwa yang sama daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fi dhilli risalatin kamilatin hiya syariatullah. Jadi dikumpulkan di bawah satu lembayung ataupun di bawah satu orang panggil zilli risalah, ataupun di bawah satu teduhan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, iaitu syariatullah. Summa lam yamdi ila jiwari rabbih illa wa qad jama'a al-araba 'alayha, dan Nabi tidak pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maksud tidak diwafatkan sehinggalah baginda Nabi mengumpulkan Arab seluruhnya dengan fitrah ini, dengan syariah ini. Nah, alaiha ini ala syariatillah. Wa da'al muluka, dan menyeru para raja, wal umara'a ilaiha, yani ila syariatillah. Wa arsala ar-rusula mubasysyirina wa munzirin. Nah, yang mereka ini diutuskan para rasul sebagai rasul-rasulnya apa dia? Yaitu utusan-utusan baginda Nabi, diutuskan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi ancaman kepada mereka, ila Kisra, kepada Raja Kisra. Kisra di mana Kisra? Di Parsi. Nah, wa Malikil Bahrain, Raja Bahrain, wal Habasyah, Najashi, wa Hakim Misra, nah, wa Hakimi Misra, nah, dan juga kepada Raja Mesir pada ketika tersebut, Muqawqis dan sebagainya, wa Hiraqla, dan juga kepada Hiraqla, Herkulis, qaidi daulatir Rumil Uzma, iaitu pemimpin bagi kerajaan Rom yang agung. Jadi ini ma'ruf dalam sirah. Nah, bagaimana Nabi mengutuskan. Jadi Nabi bukan hanya kerja ataupun duduk hanya di Madinah Al-Munawwarah. Ya, Nabi duduk di Madinah Al-Munawwarah, tetapi risalah Nabi disampaikan ke seluruh alam pada ketika tersebut. وحمل خلفاؤه من بعده عبء هداية الأمم وتحرير الإنسانية, dan para khulafa Nabi SAW setelahnya pun membawa apa yang dibawa oleh baginda Rasul. Nah, maksudnya peduli mereka terhadap hidayah ummah dan juga membebaskan kemanusiaan ini daripada perhambaan kepada manusia. Fawasalat hadhihi risalatu ila atrafid dunya, sehingga sampai risalah Nabi SAW ke penghujung dunia. Wa qamat 'alaiha hadaratun musyriqatun, dan didirikan dengannya, yakni dengan hidayah tersebut, hadaratun musyriqah, ketamadunan yang sangat luar biasa, yang terang benderang. Walam tazal aqidatu kathirin minal umami wasyu'ub, walan tazal hayyatun bima fiha min akhlaqin wa ahkamin ila an yarithallahu al-arda wa man 'alayha. Dan ini adalah akidahnya kebanyakan daripada umat di dalam dunia ini. Nah, ini umat Islam adalah umat yang terbesar dalam dunia.
berkat daripada apa yang telah dijalankan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang diteruskan oleh para khulafa'nya, yang diteruskan oleh para tabi'in dan berterusan sehinggalah ke zaman ini. Kemudian kata Syekh Abu Yazid Muhammad Alawi, walaqad kuntu aqra'u fi suratil Maidah. Saya telah membaca di dalam surah Maidah. Fastawqafani qawluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yani hari ini telah sempurnakan bagimu agama kamu dan disempurnakan kepada kalian dengan nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redha dengan kamu Islam sebagai agama. Wa waqaftu 'inda hadhihi al-ayati. Panjang kalau disyarahkan ayat ini. Dan ketika aku berhenti membaca ayat ini, waqfata ta'ammulin wa tabassurin wa i'tibarin. Aku terhenti melihat ayat ini, kata Abu Yazid Muhammad, dengan perhentian yang ta'ammul. Jadi aku tengok dengan perhati elok. Wa tabassurin wa i'tibar. Wa akhadtu ukarriraha wa urattilaha mutadawwiqan halawataha mustash'iran balaghataha muta'athiran wa jami'a jawarihi biha. Dan bila aku tengok, aku mengulang-ulang bacaannya, mengambil rasa kemanisan ayat ini, merasai balaghahnya ayat ini, terkesan dan seluruh tubuhku dengan ayat ini. Tamam? Jadi keseluruhan tubuh Al-Imam Abu Yazid Muhammad Alawi pun terkesan dengan bacaan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Baik, apa yang beliau pandang pada ayat ni? Yang ni yang Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala mengatakan, kalau kamu ingin melihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah Al-Quran. Karena pada setiap ayat di dalam Al-Quranul Karim, pada setiap muka di dalam Al-Quranul Karim, itu menceritakan tentang keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh pandang macam tu? Ini salah satu contohnya. Contoh kepada seorang yang melihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang mutabadar ala zihnih, yang lintas di dalam fikirannya pada ketika tersebut adalah berkenaan dengan Rasulullah. Tengok apa dia yang diistinbat daripada ayat ni. Wa khallastu ila, dan aku ringkaskan, kata beliau, ayat ini kepada beberapa bahagian. Yang pertama apa dia? Anna Allah Ta'ala lamma arada an yakuna hadha ad-din qatimal adyan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agama Islam ni sebagai agama yang terakhir, penutup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jelas. Bila mana Allah Ta'ala menjelaskan kata agama Islam adalah khatimal adyan, fala dina ba'dahu yansaquhu wa yubaddiluhu aw yuslihuhu. Tidak ada agama yang boleh menukarkan, menasahkan agama Islam ataupun untuk diperbaiki balik Islam dengan agama yang lain datang setelah itu. Tak ada. Karena Allah telah mengiktiraf dan meletakkan bahawa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam itu sebagai agamamu kerana telah sempurna. Selesai. Islam adalah agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Bidalili qawlihi ta'ala, dalilnya Allah Ta'ala menyebut, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa qataman nabiyyin. Dan disebut Nabi sebagai qatam nabiyyin. Maknanya tidak ada risalah lagi selepas ini. Kerana Nabi sebagai penutup risalah. Islam adalah agama yang terakhir. Dari mana bukti Islam agama terakhir? Kerana Nabi diucapkan oleh Allah sebagai qataman nabiyyin, penutup Nabi, maksudnya penutup risalah. Maka tidak ada lagi agama lain selepas ni, selepas Islam. Tamam? Jama'a fihi minal ahkami wal adabi wat ta'alimi ma yadmanu lahu an yakuna khalidan baqiyah. Terkumpul di dalam Islam hukum hakam, adab-adabnya, pengajian dan juga pendidikan di dalamnya. Ma yadmanu lahu an yakuna khalidan baqiyah, yang menjamin bahawa Islam itu adalah agama yang kekal. Wa salihan li kulli zamanin wa makanin, yang sesuai pada setiap zaman dan tempat. Nah, buktinya kalau kita baca dalam karangan para ulama dalam usul fiqh,
yang disebut oleh para ulama tentang Islam ini adalah agama yang salih likulli zamanin wa makanin wa ahwalin wa kulla syai'. Nah, semua sesuai dalam keadaan apa sahaja sekalipun. Nampak? Fil bar wal bahr wal jaw, duduk dalam laut ke, duduk di atas langit ke, di atas udara ke dan sebagainya. Islam adalah agama yang sesuai pada semua keadaan. Tamam? Di negara sejuk ke, di negara panas ke, di negara 4 musim ke, di negara yang ada 1 musim saja ke, semuanya sesuai. Nah, jadi jangan, tak ada orang kata Islam hanya sesuai negara Arab saja kerana dia panas. Tak ada kaitan. Nah, sesuai dalam semua keadaan. Wa salihan li kulli zaman wa makan wa kafilan bi is'adil insaniyati kulliha. Dan Islam datang untuk menyampaikan kebahagiaan kepada manusia seluruhnya, bukan hanya kepada Islam. Keberadaan Islam membahagiakan seluruh manusia di tempat tersebut. Bukan hanya golongan muslimin yang bahagia, tapi seluruh umat akan bahagia. Seluruh manusia akan bahagia di tempat tersebut. Wa taqlisil basyariyati min adraniha, menyucikan kemanusiaan ini daripada perkara yang kotor. Wa iqamatil adalati wal haqqi bainan nasi ajma'in, dan didirikan keadilan dan kebenaran di antara manusia seluruhnya. Fakana bidzalika ad-din al-qayyim at-tam al-mahfuz al-khalida al-qayyim. Jadi ini menunjukkan kana bidzalika ad-din al-qayyim at-tam al-mahfuz al-khalida. Jadi dengan sebab ini maka Islam adalah agama yang qayyim, tam, mahfuz, khalid. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh beliau, disyarahkan pula oleh beliau selepas ini. Apa yang membuktikan bahawa agama Islam adalah agama yang qayyim? Alladhi qala fihi ta'ala fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila liqalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala sendiri sebut ad-dinul qayyim. Kemudian at-tam alladhi qala fihi ta'ala ma farratna fil kitab min syai', sempurna. Karena Allah Ta'ala tidak tinggalkan sesuatu pun daripada dalam Al-Quran yang akan disebutkan di dalamnya. Ma farratna fil kitab min syai'in. Itu kata ulama, sebahagian yang disebutkan kata para sahabat kalau ingin mencari kasut mereka yang hilang pun akan dibuka Quran. Nak cari kasut hilang, buka Quran, jumpa kasut tu insya-Allah. Apa makna tu? Makna dia jauh panjang. Al-mahfuz, yang terjaga, agama yang terjaga. Alladhi qala fihi ta'ala la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ini Quran tidak datang dalam, ataupun agama ini tidak datang, la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi, dari depan dari belakang tidak akan datang kebatilan dalam agama. Maksudnya dijaga oleh Allah Ta'ala. Al-Khalid, yang kekal. Alladhi qala fihi subhanah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik. Apa poin saya nak sebut ni? Wat tamam katanya. Wal hifzu wal quludu hiya ula simatil kamal. Jadi sifat simat ataupun alamat kepada kesempurnaan mesti yang pertama adalah tamam, mesti sempurna. Hifzu, dijaga. Wal qulud, kekal. Fahuwa bihadhihi sifatid dinul kamil. Maka disebabkan kerana itu agama ini adalah agama yang sempurna, kerana ada sifat-sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Boleh faham? Nampak pada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, wa idza kanat ar-risalatul islamiyyah wa idza kanat ar-risalatul islamiyyah hiya risalatat tammatal qayyimatal mahfuzatal khalidatal kamilata min kulli nawahiha. Kalaulah agama Islam itu, risalah Islam itu adalah risalah yang sempurna, yang qayyimah, yang ada harga dan kedudukannya, mahfuzah, yang dijaga, yang sempurna, yang kekal, yang sempurna pada seluruh sudutnya, fala budda, ini penting, wa an yakuna hamiluha wadda'i ilaiha alladhi ba'athahu Allah biha ala dhalikal mustawa bal wa arfa'.
maka yang membawa agama itu pula sudah tentulah perlu diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan keadaan yang sama dengan ad-din tadi. Kalau agama itu sempurna, yang nak bawa agama lekeh tak jadi. Betul tak? Bahkan mesti sama kedudukan, bal wa arfa', bahkan lebih daripada agama tersebut. Tengok ni, macam mana masyayikh ahlullah memahami tentang kedudukan Nabi SAW. Dia tak sebut Nabi SAW ni orang macam kita je, apa kita nak agung lebih. Tak. Dibaca ayat al-yawma akmaltu lakum, dilihat pada Nabi SAW. Kalau agama sempurna, agama ini qayyim, agama ini qalid, agama ini tamam, baik, yang membawanya sudah tentu perlu bersamaan pada sifatnya ataupun lebih, bahkan dia lebih. Kenapa lagi sebut wa fi nafsi tilka rutbati bal wa a'la, dan mesti berada pada kedudukan yang sama, bahkan dia lebih tinggi, yakni pembawa risalah tadi. Wa fi tilkal manzilati wad darajati bal wa ajal, dan mesti berada pada satu manzilah, kedudukan dan darjah, bal wa ajal, bahkan lebih tinggi dan lebih besar. Li'annahu huwal mutahammilul qa'imu bi'a'ba'i hadhihi risalah, karena beliau adalah yang akan menanggung, mendirikan dengan kepedulian terhadap risalah ini. Wa ma'lumun anna al-hamla al-kabir la yahmiluhu illa man huwa akbar minhu. Dan kita sedia maklum bahawa perkara besar, atau himlal kabir, anna himlal kabir, iaitu tanggungan yang besar, tak akan boleh dibawa melainkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada tanggungan tersebut. Betul tidak? Gajah kalau nak tarik kayu balak, dia mesti dia kuat daripada kayu balak. Okay. Dan dia mesti lebih tangguh daripada kayu balak. Lori kalau nak bawa kayu balak, dia mesti lebih kuat daripada kayu tadi, baru dia boleh tanggung perkara tersebut. Faham? Sebab tu wa ma'lumun anna himlal kabir la yahmiluhu illa man huwa akbar minhu. Ini poin pertama tentang kedudukan Nabi SAW. Wa min hadhihi az-zawiyati al-latifati wal haythiyati asy-syarifah. Baik, pada sudut ini, zawiyah di sini dengan makna sudut ini, pada sudut yang latifah ini, yang halus ini, haythiyati asy-syarifah, dan juga pada sudut yang mulia ataupun pada sisi pandang yang mulia ini, tasawwartu, maka aku gambarkan, kata beliau, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladhi jaa bihadha ad-din al-kamil, yang datang dengan agama yang sempurna ini, la syakka annahu huwa insanun kamilun, tidak syak lagi bahawa baginda adalah insan kamil. Cuma nampak tak? Daripada mula Syekh terang, ni nak sampai pada penghujung ni. Jadi agama yang sempurna, yang mulia ini, tidak syak lagi bahawa Nabi adalah manusia yang sempurna. Apa? Kamilun fi kulli syai', sempurna pada segala sudut. Kamilun fi khalqihi wa suratihi, sempurna pada kedudukan Nabi, pada penciptaan Allah, pada surah Nabi SAW. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Rasulullah. Sehingga disebutkan falam yara ar-ra'i qablahu wala ba'dahu mithlahu, tidak ada yang pernah melihat sebelumnya dan setelahnya seumpama Rasulullah SAW, seperti yang disifatkan oleh seorang penyair, iaitu al-Imam al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Baginda Nabi adalah seorang yang sempurna pada maknanya dan juga pada surahnya, yakni pada batinnya dan juga pada zahirnya. Thumma astafahu habiban bari'un nasami, kemudian Allah mengutuskan Nabi sebagai kekasihnya. Kamilun fi quluqihi wa sajayahu, dan Nabi juga sempurna pada akhlaknya dan peribadinya. Idh yaqulu fihi rabbuhu subhanahu, mana Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah pujian yang terbesar yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk memuji sedemikian rupa. Maksudnya selagi mana kita masih memuji Rasulullah, memuji, tak akan mampu menandingi pujian Allah kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ini saya selalu sebut, yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang Simtud Durar. Dalam salah satu daripada ucapan beliau, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala
Nabi SAW mengarahkan kepada umat untuk berakhlak dengan akhlak hasan. Kan Nabi kata wa khaliqin nas biquluqin hasan. Kenapa Nabi tak sebut wa khaliqin nas biquluqin azim? Kerana akhlakun azim hanya milik Nabi SAW. Kalaulah kita disuruh dengan bertakhalluk dengan akhlak azim, maka tak ada seorang pun mampu berakhlak dengan akhlak tersebut sampai ke mati. Maka Nabi rahmat kepada kita semua, Nabi sebut wa khaliqin nas biquluqin hasan. Ada yakfi lana. Cukup bagi kita dengan akhlak hasan, tidak dengan akhlak azim. Karena akhlak azim hanya milik baginda Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamilun, yang ketiga apa dia? Nabi sempurna fi adabihi wa siratih, pada adabnya dan sirahnya. Idh yaqulu anhu maulahu, mana Allah menyebutkan tentang Rasulullah, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tamam? Ini tentang adab dan sirah Nabi SAW. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini perlu tafsiran yang panjang. Dhal di sini bukan makna sesat. Dhal juga dengan makna hubbun syadid. Kecintaan yang mendalam. Sehingga kami dapati kamu sangat mencintai, merindui kami, maka fahada. Kami berikan petunjuk kepada kamu untuk mencintai kami. Ini Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa al-insanul kamil. Maka Abu Yazid Muhammad menyambung lagi, maka baginda adalah manusia yang sempurna fi kulli syai'in, pada seluruh perkara, minas sifatil hissiyyati wal ma'nawiyah, pada sifat-sifat yang bersifat hissi dan ma'nawi, al-munazzahu an kulli aibin aw naqsin, yang suci daripada segala kekurangan dan keaiban. Disebutkan oleh al-Imam Sayyidi Ka'ab Hassan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sunyi atau suci daripada segala keaiban, seakan-akan kamu diciptakan dengan apa yang kamu kehendaki, ya Rasulullah. Sempurnanya Nabi sampai tahap macam tu. Maka kata Maulana Abu Yazid Muhammad, wa ahbabtu an usyarika fil kitabah. Maka disebabkan tu, aku juga suka untuk bermusyarakah, berserta dengan penulis-penulis yang lain yang menuliskan tentang Rasulullah, menuliskan tentang hakikat ini, an hadhil haqiqah allati man ankaraha, yang mana kalau orang mengingkari hakikat ini, faqad ata munkaran wa zura, maka mereka telah mendatangi perkara yang buruk dan juga perkara yang sangat mungkar, perkara yang sangat buruk. Tamam? Dan mereka mendatangkan dengan zur, iaitu saksian ataupun pandangan yang sesat dan salah. Wa in ankara al-a'ma 'ala syamsi daw'aha, kalaulah si buta mengingkari tentang matahari bahawa ianya bercahaya ataupun mengingkari cahaya pada matahari, fama darraha syai'an, matahari tidak akan mudarat sedikit pun, walakin ata nukra, tapi dia telah datang dengan perkara yang diingkari. Orang buta tak percaya dengan matahari bercahaya sebab dia buta. Macam tu juga orang yang bila mana diceritakan tentang manusia kamil adalah Nabi SAW, mereka ingkari perkara tersebut, maka ini adalah suatu pembohongan dan juga suatu perkara yang sangat buruk dilakukan oleh mereka. Maka kata Abu Yazid Muhammad, fakatabtu an kamali hadzal insani sallallahu alaihi wasallam, maka aku menulis tentang kesempurnaan manusia ini sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau disebut apa makna insan, maka insan yang sempurna dengan makna hayawan natiq dalam mantik. Kalau disebut hayawan natiq, maksudnya zul hayah alladhi yataharrak bil iradah, yang bergerak dengan kehendaknya. Yang natiq yakni yang berfikir, bukan bercakap, berfikir. Natiq dengan makna al-aql, maksudnya aqil, yang berakal. Maka siapa yang paling berakal, yang paling sempurna pada seluruh kedudukan tadi, yang disusun pada perjalanan Nabi SAW, melainkan Rasulullah SAW. Tamam? Maka Nabi adalah insanul kamil dengan makna yang sebenar. Wa ba'du, fahadha kitabun syaraktu fihi bil kalami an ba'di haqa'iqi janabil Muhammadi, sa'ilan Maula Jalla wa Ala an yulhimana as-sawaba wa an yuwaffiqana lima fihi al-khaira was-salaha
walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kamalu mawahibihi al-'aliyah wa sifatihi as-saniyah. Ini akan dibicarakan pada esok hari insya-Allah taala. Kamalut taharati nasabihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan dan juga kesucian nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok akan kita bicarakan bagaimana yang disebutkan sebagai kesempurnaan Nabi pada nasab keturunan Nabi. Kenapa didahulukan dengan nasab pada perbincangan? Karena ini adalah usul asal kepada seorang tersebut. Maksudnya Nabi SAW kemuliaannya bermula dari akar umbinya, sebelum sampai kepada penghujungnya. Dan kenapa dibicarakan tentang nasab dan juga berkait dengan zahir hissi terlebih dahulu, yang disebut oleh para pensyarah kepada kitab Syama'il, didahulukan berkenaan dengan hissiyat, kerana ini adalah perkara yang dilihat di depan mata. Dan manusia lebih ta'alluq dengan perkara yang dilihat di depan mata terlebih dahulu. Dan disebutkan oleh para ulama, al-zahir unwanul batin. Zahir ataupun yang hissi ini adalah dalil ataupun tanda kepada batinnya seseorang tersebut. Dan baginda Nabi SAW adalah yang sempurna pada zahirnya dan sempurna pada batinnya, dan tidak bertentangan di antara dua perkara tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.